You umur dah 40, you nak buat flexibility macam mana? Difficult. Melainkan you memang coach atlet yang memang continuous je daripada umur 12 tahun sampai sekarang. So you gunalah atlet you sebagai model untuk tunjukkan cara yang betul untuk dibuat oleh atlet lain. So you gunalah atlet yang high performance sikit, performance yang bagus sikit. Okay, seterusnya you kena continue dengan tempoh, peringkat dan juga melibatkan berapa jam, berapa hari dalam setahun ni. So ini yang saya cakap tadi, tahun pertama contohnya 1 jam setengah latihan yang solid, darab dengan 3 kali, darab dengan 40 minggu sama dengan you kena buat 180 jam setahun yang dia kena complete. Itu latihan saja, tak termasuk mini pertandingan, tak masuk apa benda lagi. So itu adalah tempoh yang you sepatutnya di peringkat pertengahan. Dan of course pembelajaran berlaku dengan pelakuan motor secara konsisten. Maksudnya yang ni kalau nak ikutnya istiqamah lah. Maksudnya you kena keep kalau 3 kali seminggu yang perfect. Bukan 3 kali seminggu yang sekadar nak completekan 3 kali seminggu for fun sahaja. For fun, good untuk underage tetapi fun yang ada quality. Itu di peringkat asosiatif yang saya nak share hari ini. Okay, dari segi peringkat automatic, of course bila automatic ni dia punya level dia advance sikit. Coach hanya bagi certain training program pun kemahiran boleh dilakukan oleh atlet secara automatic. Dia dah tahu dah, datang je training, first kali aku kena buat apa, tidy up my kasut and everything, I kena warm up yang betul dulu, dynamic warm up. Check heart rate sampai level berapa heart rate baru okay. Lepas tu baru start dengan dapatkan prestasi, dia boleh menilai prestasi dia melalui tanpa melalui maklum balas jurulatih. Dia tahu kadang-kadang I buat betul lah, movement ni I salah lah, dia dah boleh automatic. Okay, dan wujud latihan yang banyak dengan latihan yang banyak dan ulangan. Dan pada waktu yang sama kat sini sebagai seorang atlet biasanya dalam automatic ni dia dah di mana di level kalau katakan dia tak faham ataupun dia find a new tune, a new skill yang dia rasa boleh membantu dia akan share dengan jurulatih. Tanya, coach boleh tak saya buat macam ni? Sebab saya buat macam ni saya lebih selesa. Sebab kita ni, atlet ni, manusia, dia ada different mold, different acuan. Kadang-kadang acuan setengah-setengah atlet A ni tak sama dengan acuan atlet B. So kat sini coach kena faham kadang-kadang atlet pun dia ada dia punya pemikiran yang kritis sendiri dan allow them to show and to share apa dia feel about the skill yang you ajar. Kadang-kadang kita tak nafikan kat sini ramai coach level 3 tanya saya coach biasa-biasa tetapi tiba-tiba atlet nasional dekat depan saya, bekas atlet nasional saya nak jadi coach pada mereka. Macam mana saya nak jadi coach pada mereka? Sebab apa? Atlet-atlet nasional ataupun ex nasional tu dia orang dah automatic, tanpa coach pun dia orang dah boleh buat sendiri. Yang ada depan saya ni coach baru level 2. What do you expect from level 2? Tambah lagi coach ni tak pernah main pun wakil daerah je. So coach pun akan rasa macam I rasa terkebelakang lah sebab I ada atlet sampai 5-6 orang nak masuk bertanding, pergi badan berkanun ke whatever it is program. Tapi macam mana? Ataupun you adalah coach negeri, you nak ambil atlet nasional, macam mana you nak buat? Saya punya jawapan senang. The first one, you kena make a friend dengan atlet terbabit dulu. Make a friend. Kita tak nafikan dari segi ilmu kejurulatihan, kita ada limitation. Kita ada limitasi ilmu kejurulatihan. So dekat sini, saya tak nafikan mesti ada sedikit you rasa macam yelah, I train atlet national. Tetapi being a coach, you tetap kena set up the schedule dan bila you berkawan dengan atlet-atlet nasional, bekas-bekas atlet nasional ni, atlet-atlet bekas-bekas atlet nasional ni akan rasa macam you know, bila berkawan dia love to share dia punya expertise dengan coach. Instead of you rasa you bagus sangat ke jadi coach I. So something like that. Ini bila saya sendiri lalui dan saya rasa ramai atlet-atlet di luar sana yang bekas atlet masuk ke badan perkara, dia orang respect coach tetapi ada benda-benda yang coach tak mampu pun. Coach yang kira level bawah ni tidak mampu pun oversee
the athlete yang di peringkat national. But it's good to have them as a friend because later on being a friend, later on dia mudah untuk share di certain expertise yang mungkin di peringkat you tak tahu pun apa yang dibuat. Right? So saya nak sharing sikit nak tambah yang puan Afzal cakap tadi. Saya pun ada di kalangan artis saya yang memang dah ada level yang high level daripada saya lah. Tapi lepas kita make a plan, yang dia nak, dia kata sebenarnya dia dah biasa sebelumnya ada coach dan dia nak supaya kita di belakang tu pantau dan tegur apa kesalahan dia. Walaupun dia tahu benda tu dia buat salah, dia nak kita tegur. Ada orang pantau dia, dia perlu benda tu cakap, dia appreciate sangat kalau benda tu ada. Okay, it's a good sharing knowledge. Yang saya cakap tadi tu that is the worst lah. Maknanya you boleh buat good as a good friend saja. Of course pemantauan dan teguran tu boleh berlaku, tetapi atlet yang level tinggi ni dia ada certain ego jugalah. Memang semua orang yang jadi atlet ni dia ada certain ego dia juga. Mungkin cara kita pun menegur kat situ main peranan lah on the psychology part. But saya tidak menidakkan kalau katakan ada setengah tu sebenarnya dah tak boleh tegur dah pun, maknanya benda dia buat dah perfect dah. Cuma kat sini mungkin you boleh bagi reward lah, very good. Okay, kawan-kawan boleh tak adik-adik lain ataupun atlet-atlet lain boleh tak you tiru macam mana atlet A ni buat. Ini macam ni, dan dia orang akan develop networking di kalangan dia orang. Sebab yang saya dapat feedback masa coach level 3 tanya saya tu, sebab dia kata atlet tu memang uncoachable. Maknanya tak boleh di-train lagi dah sebab dia dah super. Atlet tu atlet Commonwealth masa tu, main badminton. So dia pergi tu pun dia akan tanya, dia panggil coach lah. Coach, geng saya next ni pukul apa? Dia tanya macam tu je. Okay, pukul apa? Coach cakap ni saya sediakan air. Tak apa, saya dah boleh uruskan sendiri. So you know, atlet yang profesional, dia ada ego tetapi dia self-discipline in certain time. Dan kepantangan sebagai seorang atlet adalah lambat lah. Bila coach waktu ni pula kena proaktif untuk buat advance, benda yang advance daripada yang sepatutnya. Contoh dalam pertandingan tu sepatutnya dia kena buat jumping smash tu, patutnya you kena buat 5 kali, ataupun patutnya kat situ I rasa mungkin kurang jumping smash tu. Of course lah, bekas-bekas atlet ni dia tahu benda tu tapi dia tak mampu. Otak kata yes you can go, body say no, you actually dah gain 10 kilo compare dengan zaman atlet, masa you dah lose banyak, tak boleh buat. So itu benda-benda yang mungkin boleh diguna pakai sebagai tips dengan atlet-atlet di level yang tinggi lah. Okay, alright. Seterusnya of course pentingnya pengenalan prestasi, motivasi daripada jurulatih dan maklum bala positif yang tadi lah. Okay, maklum bala positif ni good untuk membantu atlet punya semangat lah. Okay, dan sedia untuk perlawanan. Itu the most important part lah. Jangan pula nanti atlet cross. Semua atlet dalam team you kena ada same page. Same page bermaksud kalau you target, kalau kata yang dia adalah atlet individu, okay senang you direct. Kalau atlet yang dalam team event, you kena make sure that cakap okay kita punya target hari ni lawan dengan team A ni, kita make sure that kita menang 1 gol pun tak apa, tapi kita kena menang. So everybody akan cakap the same page on the thinking menang. Tapi you kena set juga long term, di mana dalam satu kejohanan you, so kurang-kurangnya you dah sampai, jangan terus cakap oh make sure nanti terus final. Tak nak. You buat short term. Masuk Super K dulu, kalau masuk Super K apa. Tapi kalau you boleh target terus ke final, you dah confident, it's okay. Kalau you just start, you just nak orang cakap underdog, then you kena set block by block dulu. Alright, itu untuk sedia for perlawanan peringkat automatik. Okay, yang ni macam mana kita nak buat teguran kepada yang peringkat automatik ni. Peringkat automatik ni dia orang dah terror dah. Oh sorry. Dia orang dah terror dah. Macam mana nak teguran kalau you tengok ada berlaku beberapa kesalahan. Inilah
first kali jika salah pelaku perlu kena pasti kesalahan sebelum membetulkannya. Maknanya bila automatik ni dia sama ada you tegur ataupun dia orang sendiri perasan. Oh okey nak betulkan macam mana. Lepas tu kesalahan yang tidak konsisten, contohnya skill fitness belajar semula. Dia start belajar semula. Tetapi dalam kesalahan konsisten, membetulkan kesalahan yang telah dikesani pelaku perlu kena pasti tabiat, buang tabiat itu dulu. Pelaku ni adalah atlet. You sebagai jurulatih yang oversee the atlet yang di peringkat automatik ni. So macam mana you nak buat? Contohnya you dah berada di level level ketiga ataupun level keempat, bukan level ketiga lah, level intermediate ataupun level yang tinggi lah untuk nak betulkan kesalahan ni. So macam mana you nak baiki kesalahan ni, you oversee benda tu dan make sure that bila you dapat atlet tu, selain daripada atlet tu perasan, you mungkin perasan the atlet tu perlu improve ke, perlu apa ke, dan kat situlah perlu you kena make sure that macam mana cara untuk you buang tabiat tu dulu, baru you start ajar benda yang betul. Contoh macam saya cakap tadi lah, jumping tapi tangan bengkok. You kena bagi tahu, okay, remove dulu yang tangan bengkok tu. Buat dulu jumping tangan straight ataupun jump tangan straight dengan jumping tangan straight. So dia akan the different, the significant adanya perbezaan tu. So kat sinilah biasanya atlet dia akan perasan apa yang dia buat salah. Tapi kalau dah orang cakap 5-6 tahun you dah immune dalam sistem body you buat cara yang sama. So being a coach, you kena tegur atlet terbabit dan removekan dulu dia punya behavior ataupun habit atlet tu untuk then you add in the skill baru. Okay, itu di peringkat automatic. Okay, so inilah kisah the conclusion on the penguasaan mengikut fasa kemahiran, iaitu peringkat kognitif, peringkat asosiatif dengan peringkat automatik. So kat sini you nampak tadi kan, the flow on the kognitif is peringkat awalan, ini peringkat asosiatif ni dia dah pertengahan dan dia dah get to know the sports better, dan automatik ni sebenarnya dia dah boleh buat secara spontan. Yang ni dah yang di highlight. Okay, alright. Dalam pengajaran kemahiran kita, dalam pengajaran kemahiran kita ada beberapa elemen. Saya rasa benda ni pun saya dah highlight awal, tetapi mengikut flow presentation saya continue saja. Dalam peringkat ini kita perlu tengok that the first one adalah memperkenalkan kemahiran, introduce the kemahiran, dan lepas perkenalkan mungkin bagi 2-3 minit punya presentation on the introduction, dan terus you buat demonstrasi dan terangkan bagaimana kemahiran itu boleh berlaku, dan start dengan implementation, iaitu latih TV, the process and so on, dan last sekali memberi maklum balas sama ada atlet melaksanakan program tersebut secara betul ataupun tidak. So itu adalah empat peringkat utama lah. So di sini kalau you tengok, okay, pengajaran kemahiran sukan yang ada pelbagai formasi. Yang ni I rasa this is organisation yang you buat, formation yang you buat dalam sepanjang you menjadi jurulatih. Kenapa you tak duduk kat tengah? Kenapa you duduk dalam bentuk J ni kat tepi ni? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya tak? Kenapa jurulatih tu tak duduk dalam bulatan? Dia duduk dekat mungkin Fauziah Hashim mungkin boleh share dengan saya kenapa agak-agak jurulatih duduk dekat luar half circle macam ni. Kenapa dia tak duduk dekat tengah? Contoh. Sebab dia tak nak dia punya player dia tak nak belakangkan player dia. Dia nak semua berhadapan dengan dia. Okay. Muka dia nak bagi, bila dia nak cakap dia nak semua orang pandang ke muka dia. Alright, good. Sebab bila dia berada dekat tengah-tengah, kita ni diberi visual kita diberi 180. Kita ada 360. Kita hanya boleh tengok 180 kat sini. Kalau ada yang kat belakang tengok tu, malam-malam jangan follow dia lah. Takut ada benda lain yang tengok kan. So, bila kita boleh tengok 180, macam saya berada di bilik saya melihat di kanan saya ada almari, di kiri saya ada dinding cermin. Sama juga you di pejabat.
ataupun you berada dengan atlet, you akan tengok atlet tu tengah cubit-cubit kawan dia, cuik-cuik kawan dia, tapi bila atlet tu duduk belakang you tak dengar. You tak tahu apa benda yang dia buat. Okay, cuma atlet tu bunyi bising tu you boleh dengar lah. So kat sini pentingnya kita menggunakan formasi separuh bulatan untuk memastikan jurulatih melihat direct dengan atlet. Ini baru yang separuh bulatan. Yang kedua, semua benda-benda ni ada dalam nota you tapi saya jangan nak share. Kalau you ada atlet yang sedikit ramai, you boleh juga buat formasi separuh bulatan berlapis. Yang depan duduk, yang belakang berdiri. Ataupun mungkin you boleh ada grup yang depan memang rendah betul. Bawah kepala ya semua. Yang belakang tu tinggi. So boleh juga, tak semestinya dia kena duduk. Tapi itu adalah proses-proses yang kita tengok. Dan kita tengok juga ini adalah memperkenalkan kemahiran untuk formasi berselang-seli, zigzag dan juga formasi berkumpulan. Biasanya yang formasi berkumpulan macam ni atlet duduk dan jurulatih berdiri dan dia nampaklah apa yang kita nampak. Okay, so itu adalah formasi-formasi yang share dalam kita punya buku itu sendiri. Okay, dari segi penyampaian, penyampaian dibuat perlu ringkas, tepat dan mudah difahami. Contohnya masa 3 minit je you ambil. Dan ambil kira juga penyampaian masa you sampaikan you punya information tu, you kena ambil kira umur, kematangan dan pengalaman atlet semasa penyampaian, masa you buat penyampaian tu. Kalau umur bawah 12 tahun, jangan kata 3 minit, seminit pun dia dah lagi ni, dia akan pegang-pegang kawan dia memang fokus dia tak ada. Tapi kalau you cakap, okey, pada ketika ini saya menjadi jurulatih yang saya akan mengajar anda cara melompat. So tak ada intonation. So bila tak ada intonation, atlet kat belakang, alah, picit sana, main peralatan, pegang skitter, so on. So dia tidak akan berlakunya self-discipline. So kat sini, you kena, jadi jurulatih ni, tak pakai mic, tak payah pakai mic. Dia punya suara, lontaran suara dia, kalau kat padang tu dia bunyi lari sampai ujung. Tu jadi jurulatih. Tak ada pun jurulatih kata hari ni saya nak suruh you all semua lari. Tak ada jurulatih macam tu. Cari pasal je kalau jurulatih macam tu. Kalau you tengok jurulatih Jim Rama contohnya, Amy boleh ketawa kat sini. Dia akan menjerit 1, 2, 3, 4. Dia akan menjerit, dia dengar suara nyaring dia kat sini. So you boleh tengok itu jurulatih Jim Rama. Kalau kena jurulatih rugby, lagi kasar dia punya suara. Adalah jurulatih yang jenis soft spoken. Contohnya jurulatih memanah. Ada jurulatih memanah sini kan? Ke jurulatih memanah Penggarang tak? Jurulatih memanah dia tak adalah menjerit-jerit sebab atlet duduk depan tu je. Dia punya mic tu tak perlulah 1 kilometer. Sebab bila nak tarik arrow tu pun kadang-kadang jurulatih pergi dengan atlet. Kan? Itu kita nampak. So kebanyakan jurulatih tidak menggunakanlah suara-suara yang lembut sangat. Tak ada. Dia memang karakter. Dan karakter ni juga develop semasa you training, masa zaman you atlet juga. Nak kalau padang tu luas, bola sepak, suara dia kuat. Hoki, suara dia kuat. Apa lagi? Rugby kuat. Sepak takraw kecil sikit sebab space dia kecil. Kan? So itulah benda-benda itu karakter atlet. So kita tengok juga pengalaman atlet semasa you buat penyampaian. Kalau atlet tu atlet dah peringkat sukma, you sibuk you nak cerita, oh hari ini proses nombor 1 dia, letih ada orang cakap menyampah pula dengan coach ni. Okay, lepas tu kenalkan kemahiran dan fokus apa yang perlu dipelajari sahaja. Jangan sibuk nak gosip-gosip, nak jadi makcik bawah. Kadang-kadang tengah-tengah ni, coach, tengah-tengah ni, coach, malam coach tengok tak? Tengok apa? Coach tengok tak cerita Rindu Awak Separuh Nyawa. Tak best lah ending dia. Tak syok lah ending dia. Dan tu yang tu kita gosip kemudian. Saya pun geram dengan ending dia. Tak best langsung. So benda-benda macam tu. Saya rasa ada ni fan-fan dia ni kat dalam ni. So pada masa yang sama, you kena penyampaian ni juga you kena tengok dari segi kesediaan mental di kalangan atlet. Jangan simply you nak marah. Okay, you boleh marah. But that is why kalau kita datang pejabat, hari Isnin biasanya kita jarang benarkan pakaian kita berwarna merah ataupun warna garam. Ataupun hari yang you nak berjumpa dengan bos tu, hari meeting. Hari meeting pun you tak boleh
nak pakai baju-baju warna garam. Kadang-kadang bila kalau meeting online ni tak apalah, tapi kalau meeting face to face, baju warna garam, bos pula bad mood, habislah. So you kena tengok the environment. So sama juga kesediaan mental di kalangan atlet pun perlu tengok dari segi environment, dari segi jangan over sangat menjadi coach pun tak boleh juga. Maknanya you relax and steady and set you punya boundaries dengan atlet. Okay, so itu more or less kisah bercerita saya tadi lah. Okay, dalam memberi penerangan of course kaitkan kemahiran kemahiran yang baru yang ataupun lama dalam aktiviti dan kehidupan seharian seperti membaling, bola leper or whatever it is. Contoh yang kat sini dalam kemahiran ni, contoh yang saya boleh share kalau kanak-kanak bawah umur biasa saya buat. Okay, hari ni kita akan main clipboard color. Contoh ini adalah color merah, ini adalah color hijau, ini adalah color kuning. Voilà, okay, warna kuning. Saya buat warna kuning. Okay, okay, katakanlah ini hijau. So bila hijau maksud dia berlari. Ni bukan buta color semua di corner-corner hijau ni. Hijau you kena berlari. Kalau kuning get ready to stop, kalau merah you stop. Okay, so bila bunyi music okay, hijau dia lari. Tiba-tiba you tak suruh kuning pun terus merah dia stop. Okay. So dalam sini you cakap, okay, you tahu tak kenapa cikgu ataupun coach buat merah, hijau, kuning? Sebab ia adalah traffic light. Okay, apa jadi kalau bila cikgu angkat merah tetapi you berlari? Oh, maknanya kita sama-sama kita berlanggar. So itulah peraturan. So maknanya you kaitkan dengan kehidupan seharian. Peraturan. So that is why setiap sukan mempunyai boundaries dan peraturan masing-masing. So kat situlah bila you bagi penerangan on your specific skill. Kedua, gunalah kata-kata mudah seperti atas, bawah, kiri, kanan or whatever it is. Okay, lepas tu you juga boleh menggunakan dialect masing-masing. Okay, untuk memudahkan bola lambung ke, bola tak lambung ke, up, lock ke, if you speak English, then speak English with your own slang and so on. Dan bagi gambaran keseluruhan bagaimana kemahiran itu diajar. Itu secara general. Kat sini kalau you tengok membuat demonstrasi juga you perlu, kalau you boleh menggunakan hikmat orang lain, you juga boleh membuat rakaman video, guna gambar bercetak dan juga mengadakan latihan kediri seperti dapat menguasai kemahiran melalui demonstrasi and so on. Dan selain daripada demonstrasi kemahiran ni, kadang-kadang you menggunakan dua orang, kadang-kadang you boleh menggunakan dinding, you boleh menggunakan apa sahaja ruang yang ada untuk membantu dalam demonstrasi dan kemahiran. Okay, kat sini bila you nak buat demonstrasi, you boleh buat sebelum latihan, semasa latihan dan juga selepas latihan. So pelakuan-pelakuan dia ada yang seperti saya contohkan masa sebelum latihan apa yang patut buat, semasa sesi latihan demonstrasi diulang berapa kali, dan selepas latihan pula demonstrasi untuk menggalakkan latihan mental kepada atlet. So ini adalah demonstrasi-demonstrasi ataupun pelaksanaan implementation yang sepatutnya coach buat. Okay. Dekat depan saya ni sekarang ni kita ada beberapa kaedah untuk atlet membuat latihan, iaitu kaedah yang diperlukan berkuasa, kaedah yang mempunyai skill yang rendah ataupun kaedah yang menggunakan skill yang tinggi. Kat sini kalau rendah tu bola keranjang dipanggil lay up je lah, kaedah bahagian, ataupun you just buat a very simple movement yang static saja ke, tetapi bila you pergi ke level yang lebih tinggi, selain pada static, mungkin you dribbling, you jump, or you turning, or you defend, itu adalah combination darjah ataupun degrees of difficulty. It's not only you buat satu single step saja, tetapi it's macam mana you dribbling, menggelecek and sebaliknya. Untuk combat sport, you ada yang you punya seni-seni tersendiri. Apabila you berdepan dengan you single dan you berdepan dengan opposition, point of difficulty kat situ. So you boleh nampak sedikit on the level yang saya tunjukkan the video kat sini. Dia macam bola tampar sini, dia jump, dia smash dan kat belakang tu mungkin dummy saja, bola keranjang,
dia dribbling, jump, alamak jatuh pula, tak apa, dia dribbling, jump and ambil balik and score. So itu more or less level of difficulty mengikut sukan masing-masing. Okay, dalam melatih maklum balas, jurulatih perlu membuat analisis dan pemerhatian. Mengikut dan memerhati kesalahan yang terlibat, mengikut pendekatan dan membetulkan kesalahan terbabit. Okay. Dekat sini you tengok, of course, jadi seorang jurulatih the first one you kena control aib ataupun ego atlet you di depan atlet lain. Don't simply yell dekat atlet, dan being a jurulatih untuk memberi maklum balas you kena adil dan orang cakap apa, kalau adil ni fair lah, you kena fair. Walaupun dia anak datuk, walaupun dia anak saudara you, ataupun dia adalah anak you, ataupun dia adalah favourite atlet you, kalau salah tetap salah. Kalau betul tetap betul. Jangan ada favoritism. Kat sini atlet akan memandang jurulatih. Kedua, puji usaha atlet dan betulkan kesalahan. Walaupun atlet tu apa ni cakap, atlet tu salah ataupun atlet tu betul, just keep going puji dia orang, tetapi cover back balik dengan kesalahan-kesalahan betulkan kesalahan mereka. Seterusnya, tumpu pada satu kesalahan pada satu masa. Kalau dia buat ada 10 elemen, ada 5 kesalahan, teach them satu persatu, okay, supaya dia faham, dan beri penerangan dan betulkan kesalahan terbabit.